مباحث هذا العلم تتناول ثلاثة أمور أساسية: الإلهيات والنبوات والسمعيات. في الإلهيات نبحث عما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجوز عليه. وفي النبوات نبحث عما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل عليه وما يجوز له. وفي السمعيات أي تلك الأمور التي لا جاءت بها الشريعة من أمور العقائد التي لا يستقل العقل بإدراكها، بل لا تعرف إلا من جهة النقل، كالبعث والنشور والصراط والجنة والنار. هذه الأمور بحثوها في مبحث السمعيات. Perbahasan utama dalam ilmu tauhid dibahagi kepada 3 bahagian. Pertama disebut dengan bahagian ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Yang dibahaskan dalam perbahasan ilahiyat ialah berkaitan dengan apa yang wajib, apa yang mustahil, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sudut perbahasan nubuwat dibahaskan apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus bagi para nabi bersifat dengannya. Dan manakala dalam perbahasan sam'iyat ini dibahaskan perkara yang kita tidak pernah melihat perkara tersebut, sebaliknya hanya mendengar, mengambil panduannya daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kita tidak pernah melihat perkara tadi, hanya mendengarnya, seperti perbahasan berkaitan dengan dibangkitkan semula di hari akhirat, siksa di dalam kubur, syurga, neraka, malaikat dan seumpama dengannya, maka ianya termasuk dalam bahagian yang ketiga yang disebut dengan as-sam'iyat. ففي الإلهيات أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات القطعية. Di dalam perbahasan ilahiyat mereka mengisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, para a'immah mengisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang qat'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzahuhu an kulli 'aibin wa naqisah, dan mensucikan Allah daripada segala kekurangan dan kelemahan. Ja'ilina ra'idahum wa qa'idahum fi hadha an-nahr qauluhu ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan mereka menjadikan tema utamanya atau perkara yang paling besar penggunaan ayat bagi mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah daripada disamakan dengan makhluk, disebutkan dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. فنفوا التشبيه ونفوا التمثيل وقالوا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك والرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق. Dan mereka meletakkan perbezaan di antara Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan bahawa ada padanya perbezaan. Kalau kamu terlintas dalam fikiranmu tentang Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan apa yang kamu fikirkan. Tuhan itu adalah Tuhan, makhluk itu adalah makhluk, maka perbezaan besar di antara Tuhan dengan makhluknya. Wa amma as-sifatul khabariyah allati tuhimu at-tashbih faqalu numirruha kama ja'at wa nu'awwiluha ta'wilan إجماليا أو تفصيليا. المهم أن ألا نجعل ما ورد فيها على النحو الذي يوصف به المخلوقات. Berkenaan dengan sifat qabariyah, yaitu ayat-ayat yang waham padanya dengan penyamaan antara Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ahli sunnah meletakkan kaidahnya, yaitu dengan amruha kama ja'at. Kami baca seperti mana apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mana datangnya waham, berlakunya persamaan dengan makhluk, maka kami mentakwilkan ayat tersebut dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamu ad-dalila ala sihhati an-nubuwat, dan mereka meletakkan dalil tentang benarnya utusan para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa ala jawaz an-nubuwati aqlan, dan harusnya pada akal diutuskan para nabi Allah Subhanahu wa taala, wa ala sihhati risalati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan kebenaran
utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان الأشاعرة والماتريدية شوكة في حلوق المبتدعين وشوكة كذلك في حلوق الملحدين والكافرين. Maka ahli sunnah Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menjadi penghalang besar kepada para ahli bid'ah dan juga kepada kelompok atheism yang tidak mempercayai Tuhan untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. وقاموا بدور عظيم في جدال هؤلاء الناس ورد شبههم وبدعهم وكفرهم وإلحادهم وإثبات العقائد الدينية بنفس اللغة التي هي مشتركة بين كل الطوائف الإنسانية وهي لغة العقل. Dan mereka berdepan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan kelompok ahli bid'ah dan kelompok mulhidin, yaitu kelompok atheism, dengan mendatangkan perbahasan yang difahami oleh kesemua kelompok manusia, yaitu dengan menggunakan bahasa akal. وكان تعامل أهل السنة والجماعة مع العقل ليس محتقرا للنقل، بل جعل العقل مع النقل كالمرآة مع الضوء، فكما أن الضوء يكون ظاهرا جدا إذا انعكس في مرآة جلية، فالعقل هو المرآة التي تعكس نور النقل. Ahli sunnah wal jamaah tidak sama sekali membelakangkan naql, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebaliknya, mereka berkhidmat kepada an-naql dengan menggunakan aql. Maka nisbah di antara kedua perkara tersebut, antara aql dengan naql, adalah seperti penisbahan di antara cahaya bayang dengan cerminan sesuatu perkara tersebut. Maka ketika mana dilihat di dalam cermin, maka dilihat bayang jelas, maka ianya seperti mana perhubungan di antara akal dengan naql tidak boleh berpisah, seperti mana contoh yang diberikan tersebut.